Assalamualaikum and very good morning. Welcome to my YouTube channel, Sir M's channel, Sir M segment. Welcome to Sir M's segment week 3. Okay, before that, let us recite Al-Fatihah. Okay, please recite Al-Fatihah first. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, good. Sepatutnya sebelum kita memulakan pelajaran, kita hendaklah sentiasa membaca doa, memulakan dengan bismillah, memulakan dengan Al-Fatihah dahululah. Okay, so welcome to Sir M segment. Okay guys, my name, thank you for viewing this channel. I am Sir M from SK Bukit Nanas. This video literally to my student from 6 Uranus, 6 Uranus lah. Dan okay, I will record this video using both languages. I mean, I will speak in English at the same time I will explain in bahasa. Okay, because I know how my students level. Now, okay guys, my dearest students, last week we have learned about genre. Ingat tak kita dah belajar tentang genre ataupun kita katakan kumpulan buku bergantung pada genre masing-masing. Saya tak akan repeat balik, cuma kita harap kita faham lah penggunaan pemaksud horror semua tu. Hari ini saya akan menerangkan tentang punctuation. Okey, kita akan belajar tentang punctuation. Okey, punctuation adalah bermaksud tanda baca. Take note, punctuation bermaksud tanda baca. Okay guys, untuk pelajaran hari ini, please take out your textbook, writing book tu buku besar, buku warna biru, your stationery and your dictionary, kamus sekali lah kalau perlu penggunaan kamus. Okay, take out your textbook. First thing first, turn to page 6, buka muka surat 6. Maafkan saya. Okay, muka surat 6. Okay guys, I pause the video, take 5 minutes to copy down this exercise. Okay, have you finished? Okay, good. Selepas siap salin semua daripada nombor 1 hingga nombor 6 ni, dah kita akan explain lah. Okay, full stop ni bermaksud noktah. Noktah digunakan bila satu ayat yang lengkap, a complete sentence. Okay, dalam ayat yang lengkap. Apa maksud ayat yang lengkap? Ayat yang lengkap ialah ayat yang memang lengkap, dah tak ada tergantung, memang kita faham struktur ayat tersebut. Sebagai contoh, Ali goes to school in the morning. Dalam bahasa Melayunya, Ali pergi ke sekolah pada waktu pagi. Ayat itu cukup lengkap dan tidak perlu ditambah dengan apa-apa perisa lagi. Itu bermaksud full stop. Next is a comma. Okay everyone, how to pronounce comma? Koma dalam bahasa Melayu, ataupun kita selalu dengar orang yang koma di hospital. Koma digunakan ataupun diguna pakai dalam penulisan untuk separate phrases or items in the list. Bermaksud kita nak mengasingkan phrases. Okay, phrases ni maksudnya separuh daripada ayat yang tak penuh nak disambungkan dengan ayat yang kedua. Itu phrases. Ataupun items in the list, bermaksud mengasingkan barang benda-benda di dalam satu senarai dalam satu ayat. Okey, macam pening kan? Nanti saya akan bagi contoh. For example, okey, koma tadi kan kita cakap pasal koma, contoh koma koma ni sebenarnya ialah untuk berhenti seketika. Kita panggil indicate a natural pause. Kita nak berhenti sebentar. Macam ayat tu terlalu panjang dan kita tak boleh nak bercakap satu nafas, jadi kita gunakan koma untuk berhenti seketika. Sebagai contoh tadilah. Okay, next, number 3. Number 3 is a question mark. Mak siapa? Mak. Ia bukan tanya mak siapa, tapi a question mark. Question mark bermaksud tanda soal. Pandai sekali. Bagus. Tanda soal ni guna untuk bersoal lah. Macam awak suka tanya soalan kan, cikgu kena selang ke, cikgu kena buat muka surat baru ke. Itu contoh soalan. Okay, so
question mark digunakan untuk bertanya. Ingat letaknya di mana? Di hujung ayat. Sama juga dengan noktah. When we put the question mark, we did not put any mark lah. Kita dah letak question mark, kita tak perlu letaklah tanda-tanda lain. Maksudnya kita dah letak question mark, kita tak perlu lagi letak notah ke, koma ke, itulah maksudnya. Okay, so faham question mark. Next is a capital letter. Capital letter normally we use at the beginning of the sentence. Faham tak? Kita tak faham kan? Okay, capital letter ni kita guna dia hanya pada permulaan sesuatu ayat. Capital letter bermaksud huruf besar. Okay, jadi kita kena guna capital letter untuk permulaan ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan in proper nouns. We have learned about proper noun last year. Proper noun tu apa? Kata nama khas. Okay, kata nama khas. Okay. Okay, number 5. Exclamation mark. Mark siapa? Bukanlah mark, tapi mark. Okay, exclamation mark ni susah nak sebut. Exclamation. Okay, exclamation mark is bermaksud kata seru. Kata seru. Apa maksud kata seru? Kata seru ni kita nak buat sesuatu, kita nak emphasis atau kita nak tekankan sesuatu ayat tu dengan strong emotion, dengan nada yang tegas. Contohnya wah. Wow. Ouch. Contoh itulah. Wow. Kita cakap wow, cantiknya bunga itu. Kita tak cakap macam tu, kita cakap wow, cantiknya. Wow. Wah, aduh, sakitnya. Tapi aduh tak ada dalam bahasa Inggeris kan. Kita bagi contoh bahasa Melayu. Okay, for example, kalau bahasa Inggeris, aduh ialah ouch. Ouch. Okay, bukan aduh lah. So, that is what we call as exclamation mark. Exclamation mark. Okay, exclamation mark. Next is quotation mark. Quotation mark ni, actually dalam bahasa Melayu, pengikat kata quotation mark. Quotation mark digunakan untuk dalam ayat tu kita ada speech ataupun perbualan. Dia bukan jenis yang dialog kat tepi, dia jenis nanti kita akan tunjuk sebagai contoh. So for example, please take the book, ask the mother. Okay, please take the book, ask the mother. Sebagai contoh, take out your pencil, ask the teacher. Itu sebagai contoh sebagai contoh quotation mark. Itu. So kata nama ni dia macam ni, dia satu kiri satu kanan macam ni, dan ayatnya di antara kata-kata itulah quotation mark. Jadi ada soalan setakat ni? Tiada. Kalau ada soalan pun tanya dalam hati, nanti tulis kat komen je. Okay, I have explained all 6. Okay, saya dah terangkan semua benda ke 6 tanda baca tadi. Dan kita ulang balik. The first one is full stop. Full stop ialah tanda baca. The second one is comma. The third one is question mark. Bukannya question mark. Mark siapa? Mark question, bukan? Fourth is capital letter. Capital letter ingat digunakan untuk permulaan ayat dan juga kata nama. Yang kelima, exclamation mark, iaitu kata seru. Wah! Kata seru. Dan yang terakhir, quotation mark ataupun pengikat kata. Okay, setakat ni boleh faham? Bagus. Okay, before we proceed for any exercises, we recall back what we have learned today. There are 6 punctuation we have learned today. Ada 6 punctuation yang kita belajar pada hari ini. Okay, kita akan buat balik daripada awal hingga ke akhir. Yang pertama, the first one is full stop. Okay, contoh ayat yang menggunakan full stop. Mr. Sun is a wealthy man. Mr. Sun adalah seorang yang kaya. Full stop. Mr. Sun seorang yang kaya. Ayat yang lengkap. He lives in a big bungalow. Dia tinggal di dalam rumah yang besar. Full stop. Okay, itu contoh penggunaan full stop. Okay, for example, untuk comma. Okay, untuk comma contohnya sebagai contoh, Mr. Ali and his wife, comma, Sarimah, live in a village by the seaside. Okay, sebagai contoh, Mr. Ali and his wife, comma, Sarimah, comma, live in a village by the seaside.
Okey, maksudnya Mr. Ali dengan isterinya tinggal di kampung bertepi pantai. Alright. Sebagai contoh yang kedua ialah Mom, I've won the first prize. Mom, I've won the first prize. Itu penggunaan koma yang kedua. Penggunaan yang ketiga yang kita katakan sebagai separating the list tu, separating item in the list, sebagai contoh, we need to bring our umbrella, raincoat, and torchlight. Maksudnya kita perlu bawa barang seperti payung, baju hujan dan juga lampu suluh. Kita letak koma sebelum dan selepas perkataan umbrella, selepas perkataan raincoat dan full stop pada perkataan torchlight, sebab torchlight duduk di last terakhir kan. Okey, itu contoh untuk koma. Okey, contoh for question mark, may I borrow your pencil? Kita tanya, boleh saya pinjam pensel? May I borrow your pencil? Okey, yang kedua ialah may I borrow your pencil lah. Can you please help me? Can you please help me? Itu pun sebagai contoh soalan. Alright, next ialah capital letter. Capital letter, as I mentioned before, dia digunakan pada permulaan ayat dan juga penggunaan kata nama khas. Saya ulang balik, kata nama khas. Kata nama khas sebagai contoh our names lah. Muhammad, Mazuddin, Mokhtar, siapa lagi? Abdullah, Sarifah. Itu adalah contoh kata nama khas. Okay, so sebagai contoh setiap perkataan lah, we are going to. Okay, sebagai contoh setiap permulaan ayat lah, any sentence yang kita nak tulis mesti bermula dengan huruf besar, walaupun at the end ada exclamation mark lah. Next is exclamation mark. Okay, for example, exclamation mark. Okay, wow, that sounds great. Maksudnya kita nak cakap wow, hebatnya, kelihatan hebat, bunyinya seperti hebat, menarik. That sounds great. Okay, itu penggunaan exclamation mark. Sorry. Next, the last one is quotation mark. Quotation mark penggunaan pengikat kata lah. Sebagai contoh, thank you for the umbrella, said Siti to Aminah. Thank you for the umbrella, said Siti to Aminah. Aminah said, you are welcome. So, itu simple sahaja penggunaan dia. Jadi, setakat ni ada faham? So, kita buka buku writing yang telah disambung bahagian bawah, salin balik soalan-soalan berikut. Jadi, kita hendaklah salin dahulu setiap perkataan ataupun ayat-ayat ini dan kita akan buat bersama-sama lah nanti. Okey. Salin semula soalan 1 hingga 6 yang ada gambar sotong di tepi tu lah. Kan? Ada gambar sotong kat tepi tu. So, 1 hingga 6, salin semula selang 2. Selang 2 je lah. Okey. Salin dahulu, nanti kita akan bincang jawapan. Okay, good. Sudah siap salin dan sudah siap jawapan. Jadi, untuk first question, okay, kita tengok soalan yang pertama. Tan and his wife, Jenny, live in a village by the seaside. I have given the answer just now. Okay, so ini adalah jawapan yang saya dah bagi tadi sebenarnya. Okay, saya dah cakap pun. Tan and his wife, Jenny, live in a village by the seaside. So, ingat, first letter every sentence mesti huruf besar. So, huruf T mesti huruf besar. Tan and his wife, Jenny, live in a village by the seaside. Okay, jadi Tan tu kena huruf besar, and his wife, comma, Jenny, J huruf besar sebab Jenny nama orang, comma, live in a village by the seaside, full stop di belakang. Okay, faham? Good. Number 2, he was a fisherman and loved his job very much. He was a fisherman and loved his job very much. So, have you finished number 2? Have you done? Okay, if you have finished, let's check the answer. Okay guys, the first one is he was. He, the letter H must be in capital letter. Okay, huruf H mestilah huruf besar. Okay, the third one is one day he caught some fish, prawns and a huge octopus. Okay, so ingat, the first letter every sentence must be in capital letter. Huruf O mesti huruf besar. Okay, huruf O mesti huruf besar. So one day
He caught some fish, prawns, and a huge octopus. Okay, dua koma kat situ sebelum and dan huge octopus. Huge octopus bukannya dua benda ya, dia adalah satu benda, jadi tak perlu koma selepas huge. Tapi kena letak noktah at the end of the sentence. Okay, huge octopus itu ialah the correct answer. Okay, how about number 4? Have you finished number 4? Have you done the fourth one? The octopus opened its mouth and started to talk. What is the answer? Guys, ingat, huruf T yang pertama mestilah huruf besar dan huruf dia tidak guna tanda baca lain. So the yang pertama huruf besar dan dia ujung sekali kena ada tanda full stop. Okay, good. Okay, number 5. Can you throw me back into the sea, please? Ask the octopus. Okay, dah kita baca pun kita dah faham. Can. Okay, dalam ayat ini kita nampak dia adalah dialog ataupun kita katakan sebagai speech daripada octopus. Can you throw me back into the sea, please? Ask the octopus. Kita kena guna quotation mark. Letak tanda baca pengikat kata. Okay, letak tanda pengikat kata. How about the C? C mesti huruf besar. Okay, lepas tu can you throw me back into the sea? After the word sea must put comma. Kita hendaklah letak comma after C. Please, after please kita kena letak question mark. After question mark kita kena letak penutup pengikat kata, iaitu quotation mark again, pengikat kata, and the last kena letak titik. How about octopus? Adakah octopus kita perlukan huruf besar? Jawapannya tidak, sebab octopus bukanlah kata nama khas. Alright, the next one. Okay, he agreed when the octopus granted his wish. He agreed when the octopus granted his wish. So dalam ayat ini ada kena ada guna kata exclamation ke, ada tak? Tiada kan? Okay, first thing is the letter H. Huruf H mesti huruf besar. He, H huruf besar. Agreed when the octopus granted his wish. Jadi dalam ayat ni kita hanya perlu menukarkan huruf H dan juga meletakkan tanda noktah di hujung ayat. Itu sahaja kerja sekolah hari ini, dah bincang pun. Jadi untuk seminggu sebelum kita jumpa next PDPR, okay guys, untuk hari ini settle. Kita dah bincang untuk kerja rumah hari ini, dan untuk itu sebenarnya bukan kerja rumah lah, kerja bersama. Okay, dan kerja rumah pada hari minggu ini, seminggu ni kita sambung muka surat yang sama pada muka surat 6 juga, yang di bahagian bawah tu. Nah, perenggan yang saya tunjukkan ini sila salin semula dengan menggunakan tanda baca yang betul. Salin dalam buku yang sama dan buat jawapan gunakan tanda baca yang betul. Jadi setakat itu sahajalah PDPR kita yang ketiga pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ingatlah, beruntunglah pada sesiapa yang masih mempunyai ibu bapa, kerana doa ibu bapa itu mustajab. Jadi hendaklah kita sentiasa mengamalkan, bersikap menghormati ibu bapa, tidak mengguriskan hati mereka, kerana tanpa mereka siapalah kita. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih kerana memberi perhatian pada pembelajaran ini. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapat keberkatan lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Bye bye. Jumpa lagi.